Oktober 2021. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera kepada anda semua penonton Hello Doktor TV3. Terima kasih kerana masih terus setia bersama TV3. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Apa yang kami, tim Hello Doktor, harapkan kepada anda supaya anda semua dalam keadaan sihat sahaja. Dan pastikan anda beri tumpuan sepenuhnya pada episod kali ini kerana apa yang bakal kita bincangkan hari ini perlu diambil tahu oleh setiap dalam kalangan anda. Tidak kisahlah golongan yang lebih berusia ataupun lebih muda, kerana perkara ini sukar untuk kita jangka. Ada kalanya kita lihat seseorang itu begitu cergas, begitu aktif dalam bidang sukan, namun meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung. Kita pun tertanya-tanya, apa puncanya? Kalau kita lihat kesihatan sudah dijaga, pemakanan sudah dijaga, apa antara punca-punca lain? Itu yang akan kita tanyakan kepada tetamu selepas ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 atau anda boleh tanyakan di ruangan komen Facebook Hello Doktor TV3. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan perbincangan hari ini, ayuh kita saksikan dulu bingkisan ini tentang mereka yang meninggalkan kita disebabkan oleh serangan jantung. Mereka dalam kalangan selebriti tempatan. Ayuh kita saksikan. Serangan sakit jantung bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kesihatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes dan obesiti. Bahkan pakar kesihatan mendedahkan stres menjadi faktor utama golongan muda maut akibat serangan jantung. Kami lebih selesa Datin sendiri yang handle 20. Antara selebriti yang telah menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit ini ialah Allahyarham Hani Mohsin. Pelakon, penerbit dan hos TV berusia 41 tahun itu meninggal dunia akibat serangan jantung pada 25 Julai 2006. (11 November 2010), vokalis kumpulan fotograf Allahyarham Shamrin atau nama sebenarnya Muhammad Shamrin Abdul Samad meninggal dunia kira-kira jam 6.40 petang ketika menyertai perlawanan bola sepak di Kuala Lumpur. Popular dengan lagu Di Alam Fana Cinta pada era 90-an, Allahyarham mengadu kekejangan otot semasa bermain sebelum dia terduduk di atas padang. Sebelum meninggal dunia, Allahyarham mengadu penat selepas menghadiri sebuah pertunjukan pentas pada malam sebelumnya. Kau pergi naik atas, kau ambil barang-barang kau berambut seperti mak aku sekarang. Rambut! Berusia 33 tahun, pelakon Muhammad Faizal Yusof meninggal dunia di Pusat Rawatan Islam Kuala Lumpur kira-kira jam 1.45 petang pada 1 Januari 2011. Allahyarham dikabarkan pingsan di rumahnya kira-kira jam 9 pagi akibat serangan jantung sebelum dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Allahyarham meninggal dunia di Hospital MMC Jakarta akibat serangan jantung jam 4.51 pagi. 18 Februari 2020, bukan sahaja Malaysia, malahan negara seberang Indonesia turut terkejut mengenai perkabaran pemergian Allahyarham Ashraf Sinclair. Pelakon berusia 41 tahun itu meninggal dunia dipercayai akibat serangan jantung di Jakarta, Indonesia. Allahyarham meninggalkan balu dan seorang anak iaitu Bunga Citra Lestari dan Noah Aidan Sinclair. Penyakit serangan jantung ini bukan lagi diklasifikasikan sebagai penyakit orang tua. Golongan muda haruslah mula bertindak dengan mengamalkan gaya hidup sihat agar jantung sentiasa dalam keadaan yang baik. Kami di Hello Doktor mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham yang telah pergi akibat serangan jantung ini. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan semoga mereka ditempatkan dalam kalangan yang beriman. Baiklah, kepada anda yang baru saja menonton Hello Doktor, hari ini kita membincangkan mengenai kesihatan jantung. Sekali lagi, jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 ataupun anda boleh tanyakan di ruangan komen Facebook Hello Doktor TV3. Baiklah, bersama kita hari ini di Hello Doktor ialah
adalah Dr. Zulhilmi Yaakob, pakar perunding kardiologi Hospital Pakar KPJ Tawakal KL. Terima kasih banyak-banyak doktor atas masa yang sudi diluangkan bersama kami. Sama-sama Hawa. Terima kasih TV3 jemput saya hari ini. Terima kasih. Okey, di depan doktor tu sudah ada jantungnya. Kalau boleh sebagai mukadimah, sebagai pengenalannya, doktor kongsikan apa fungsi jantung kepada tubuh badan manusia. Okey, jantung adalah memang salah satu keajaiban ciptaan Tuhan. Ya. Subhanallah, jantung ni sebenarnya saiz ini yang sudah dibesarkan berapa kali ganda. Saiz sebenar jantung lebih kurang saiz kita punya genggam tangan. Beratnya lebih kurang dalam 300 gram saja. Tapi fungsinya adalah untuk, saya ringkasnya, mengepam darah ke seluruh badan. Jadi dalam darah ada oksigen dan ada bahan-bahan nutrien yang diperlukan untuk seluruh badan kita. Jadi tugas jantung ni adalah untuk mengepam dan membekalkan oksigen kepada seluruh badan kita. Jantung ni memang denyutan dia yang pertama adalah seawal umur 4 minggu di dalam kandungan. Ya? Dan dia akan berhenti apabila kita matilah, meninggal dunia. Jadi secara puratanya, dia akan berdenyut lebih kurang dalam 70 kali beat setiap minit. Jadi kalau kita buat perkiraan sikit, katakanlah seorang tu umur 70 tahun, maknanya jantung ni dah berdenyut sebanyak lebih kurang 2.5 bilion kali. Sebetapa pentingnya jantung ni. Dan apakah itu jantung? Jantung ni sebenarnya adalah satu organ di mana dia adalah otot-otot yang berbentuk lebih kurang macam ni. Dia yang berfungsi untuk mengecut, mengepam dan untuk dia mengembang untuk darah masuk dalam jantung. Di dalam jantung tu ada beberapa kompartmen yang mana dipisahkan oleh injap-injap. Fungsi injap ni adalah untuk memastikan pengaliran darah tu hanya ke arah satu hala saja. Ya. Dan untuk koordinasi pengecutan jantung ni, kita ada satu sistem jantung, ada satu sistem elektrikal yang memastikan irama jantung tu berdenyut secara koordinated, secara koordinasi ya. Dan apa yang lebih penting, fungsi jantung ni, jantung pun sendiri memerlukan oksigen, memerlukan bahan makanan, dan itu dibawa oleh salur darah yang kita nampak yang warna merah ni di jantung yang kita panggil salur darah koroneri, dan itulah yang saya rasa kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi hari ini. Okey, sedikit sebanyak kita dah tahu tentang fungsi-fungsinya. Yang menjadi persoalannya doktor tentang serangan jantung ni, bagaimana serangan jantung boleh berlaku? Okey, serangan jantung ni berlaku apabila salur darah yang membekalkan darah kepada otot-otot jantung tu secara tiba-tiba tersumbat. Macam mana dia boleh tersumbat? Kerana dalam salur darah tu, dalam proses yang berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, akan terbentuk satu lapisan lemak yang kita panggil aterosklerosis. Lapisan lemak ni semakin lama semakin ketat seperti yang kita nampak dalam diagram tu. Dan apabila satu hari yang kita tidak boleh jangka, lapisan lemak itu akan pecah, akan rupture. Apabila pecahnya lapisan lemak tu, akan terbentuknya darah beku, dan darah beku tu akan menyumbatkan salur darah tu. Dan serangan jantung tu, kalau banyak darah beku dia dan sampai sehingga 100% tersumbat, maka itu adalah serangan jantung yang paling bahaya sekali lah, yang major. Jadi tahap darah beku, pembentukan darah beku dan tahap penyumbatan salur darah tu akan menentukan sejauh mana seriusnya serangan jantung tu. Okey, adakah itu berkaitan dengan gaya hidup, tentang senaman, pemakanan juga? Ya, betul Hawa. Ya. Okey, tak apa. Yang tu kita nak tahu selepas ini. Tapi sebelum tu kita nak tahu tentang statistik di Malaysia dulu tentang serangan jantung ni. Bagaimana doktor? Okey, statistik di Malaysia kalau ikut Jabatan Perangkaan Malaysia data tahun 2019, daripada lebih kurang 110 kematian yang didaftarkan, lebih kurang 15% adalah disebabkan oleh serangan jantung. Ya. Di dalam data tu dipanggil ischemic heart disease. Ya. Dia banyak nama lah. Dia ada yang panggil ischemic heart disease, ada yang panggil coronary artery disease. Semua tu refer kepada lebih kurang serangan jantung. Ya. Jadi kalau kita buat perkiraan 15% daripada 110,000 dalam tahun 2019, lebih kurang 50 kematian setiap hari. Wow. Jadi lebih kurang 2 orang setiap jam yang akan meninggal disebabkan oleh serangan jantung. Di Malaysia, uniknya adalah kalau ikut data
daripada National Cardiovascular Database, purata umur pesakit yang kena serangan jantung ni adalah lebih muda kalau berbanding dengan negara lain. Purata di Malaysia lebih kurang 58 tahun kalau berbanding dengan kebanyakan negara maju dan even negara jiran pun kebanyakannya umur lebih daripada 60 tahun ke atas. Maksudnya kalau golongan lebih muda tu jarang sedikit? Okey, kalau daripada data ni lebih kurang dalam 24%, lebih kurang 1/4 daripada pesakit serangan jantung ni adalah terdiri daripada mereka yang berumur kurang daripada 50 tahun. Okey, baik doktor. Kita ada soalan di laman media sosial daripada penonton Hello Doktor dan soalannya ialah semput dan penat bila berjalan dan juga makan. Adakah itu kaitan dengan lemah jantung? Bagaimana dan apakah cara untuk merawat? Itu doktor akan jawab seketika nanti ya. Sebelum itu kita di Hello Doktor ingin berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Pada pendapat saya, kesihatan jantung ni amat penting untuk kita jaga. Sebab kalau kita tak jaga, nanti dia akan lead kepada penyakit jantung. Dan penyakit jantung ni bukan boleh kena kepada orang-orang tua saja. Orang muda pun boleh kena juga kalau kita tak jaga kesihatan kita daripada awal. So sebab tu kita kena ambil inisiatif awal untuk jaga kesihatan jantung kita. Kita boleh buat senaman ringan, kita jaga pemakanan kita, jaga emosi kita supaya nanti kita dapat kurangkan risiko penyakit jantung tu. Apa yang saya faham tentang sakit jantung ni ialah bila seseorang tu mengalami kesukaran untuk bernafas dan rasa sakit dada. Contoh macam arwah ayah saya, dia penghidap penyakit 3 serangkai, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Okey, apa yang saya perhatikan, ayah saya dia tak boleh terlalu penat, marah, terkejut dan tak boleh makan berlebihan dalam sesuatu masa. Contoh macam makan sate 30 cucuk, memang terus akan sakit dada. Okey? Macam mana nak kurangkan rasa sakit tu, dia akan ambil ubat sejenis pil yang kecil je dan kalau tak bawah lidah, sambil-sambil tu dia duduk berehat, bawa kipas, tenangkan diri dan kita boleh urut-urut dada dia. Sakit jantung merupakan jantung gagal berfungsi dengan baik disebabkan salur darah jantung tersumbat. Hal ini mengakibatkan serangan jantung secara tiba-tiba ataupun stroke. Sakit jantung ini boleh terjadi di kalangan orang yang merokok, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi dan ada juga sejak lahir memang ada masalah jantung. Itu sahaja yang saya tahu tentang penyakit jantung. Itu dia pemahaman mengenai kesihatan jantung dalam kalangan penonton-penonton kita. Bertemu kembali kepada anda yang ada sebarang soalan yang ingin diajukan mengenai topik kita pada hari ini, kesihatan jantung. Anda boleh hubungi Hello Doktor di talian 0377261603 ataupun anda boleh tanyakan di ruangan komen di Facebook kami Hello Doktor TV3. Masih bersama kita di studio ialah Dr. Zulhilmi Yaakob, pakar perunding kardiologi, Hospital Pakar KPJ Tawakal KL. Baik doktor, tadi ada soalan dalam kalangan penonton kita di Facebook, katanya bila berjalan, bila makan rasa mengah. Ada kaitan dengan lemah jantung ke doktor? Ya. Bila jalan mengah ataupun makan mengah tu ada kemungkinan lah. Apa yang saya boleh kata ada kemungkinan ada masalah jantung. Sama ada lemah jantung ataupun penyempitan pada salur darah jantung tu kita kena buat pemeriksaan lanjut baru kita boleh tahulah. Dua-dua kemungkinan tu ada. Jadi saya sarankan kepada penanya soalan tadi untuk pergi berjumpa doktor untuk buat pemeriksaan lanjutlah. Maksudnya sesiapa saja tidak ada asma, kalau apa-apa aktiviti yang dilakukan cepat sangat rasa bengah, maksudnya ada kemungkinan lah lemah jantung. Ada kemungkinan lemah ataupun kalau kita bincang hari ini mengenai penyempitan pada salur darah jantung tadi tu. Simptom-simptom dia antara simptom awal adalah rasa mengah, susah nafas ataupun rasa sakit dada apabila kita buat senaman ataupun exercise. Itu adalah simptom awal. Okey, baik. Doktor, kita juga ada soalan daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Iznan. Iznan? Ya. Iznan dari? Ya. Iznan dari Seremban. Okey, terus sajakan soalan Iznan. Seremban. Ya, apa soalan yang nak ditanyakan tu? Saya nak tanya pada Dr. Zulhilmi. Ya. Macam mana berkaitan antara tekanan darah rendah dengan darah tinggi untuk jantung?
tekanan darah dan juga jantung rendah. Dan tekanan darah tinggi untuk kes-kes berkaitan dengan jantung, katalah efek dia pada jantung. Okey, baik. Terima kasih Hiznan. Okey. Baik doktor, silakan. Okey, apa kaitan tekanan darah tinggi dan sakit jantung? Antara punca faktor risiko yang boleh menyebabkan penyumbatan ataupun sempit saluran darah jantung tu adalah darah tinggi. Salah satunya. Darah selain daripada itu, darah tinggi yang tidak dikawal juga boleh menyebabkan lama-kelamaan jantung menjadi bengkak dan menjadi lemah. Jadi penting sesiapa yang ada darah tinggi perlu makan ubat. Biasanya darah tinggi ni memang dia kena makan ubat berterusan. Dia macam sakit jantung, macam kencing manis juga, dia kena makan ubat setiap hari untuk semua hidup. So janganlah khawatir, janganlah risau. Kerana ubat-ubat yang ambil berterusan untuk darah tinggi, kencing manis ni, dia tidak merosakkan buah pinggang ataupun apa-apa yang biasa kita dengar. So sebenarnya dia menyelamatkan kita daripada terkena serangan jantung, daripada masalah lemah jantung dan juga menyelamatkan buah pinggang rosak. Okey, itu kalau tekanan darah tinggi. Kalau darah rendah tu bagaimana doktor? Kalau darah rendah tak ada masalah. So biasanya darah rendah ni maknanya normal lah tekanan darah dia. Itu bukanlah satu penyakit yang kita perlu risau. Kecuali kalau keadaan tekanan darah rendah yang terlalu rendah tu biasanya ada penyebab dia. Dan biasanya itu adalah satu keadaan yang lainlah di luar masalah jantung. Itu biasanya pesakit akan berada di ICU ataupun di dalam ward, dan kita kena buat penyiasatan kenapa tekanan darah rendah. Okey, bercakap mengenai penyiasatan kan, ada kalanya seseorang ini banyak cerita yang kita dengar lah, tak ada tanda-tanda ataupun hidupnya begitu aktif bersukan dan sebagainya, tiba-tiba meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung. Jadi apa punca-punca sebenarnya, doktor? So selain daripada tadi kita sentuh mengenai darah tinggi, salah satu punca faktor risiko yang menyebabkan adanya penyempitan yang kita panggil plak yang kita cerita tadi itu dalam saluran darah adalah nombor 1, merokok. Nombor 2, kencing manis, darah tinggi, kolesterol ataupun lemak yang tinggi dan juga kegemukan. Ini semua adalah faktor-faktor yang berkait rapat dengan gaya hidup kita dan faktor-faktor yang kita boleh buat sesuatu untuk mencegah dan mengawal dia. Ini adalah faktor-faktor yang penting yang menyebabkan tu. Jadi amat pentinglah untuk buat pemeriksaan awal. Dan tadi doktor pun ada sebutkan tentang kolesterol kan. Kolesterol ni tak semestinya mereka yang obesiti ataupun berat badan berlebihan kan. Kalau boleh doktor jelaskan, kalau kita lihat ada kalanya mereka ini kurus, begitu cergas kan, tetapi kandungan kolesterol pun boleh jadi tinggi juga ya. Betul. Tak semestinya seorang tu gemuk, kolesterol dia tinggi, dan tak semestinya seorang tu kurus, kolesterolnya rendah. Tidak ada kaitan sangatlah. Tetapi kalau kolesterol tinggi dan kita gemuk, jadi risiko untuk kena sakit jantung tu adalah lebih tinggilah. Okey, baik. Kita nak teruskan perbincangan kita, tetapi sebelum itu kita nak saksikan dulu bingkisan mengenai Izhami Ismail yang memegang watak panjang dalam drama siri Juvana, berkongsikan mengenai kisah anaknya yang mengalami masalah injap jantung dan kini alhamdulillah semakin baik. Ayuh kita saksikan laporan yang disediakan oleh Faris Hafifi. Assalamualaikum, saya Izhami Ismail dan ni Inara. How old are you? 4 years old. 4 years old. Inara dulu masa dia lahir dia ada komplikasi dekat jantung, which is nama penyakit tu TJ. TJ itu adalah transposition of great arteries. Dia tu main arteries dia switch, satu patutnya masuk tapi dia keluar, yang ni keluar dia masuk, macam itulah. So kita orang discover penyakit Inara tu masa selepas Inara dilahirkan, dekat luar which is masa nurse tengah check oksigen semua, oksigen Inara drop tiba-tiba, dan masa tu sedih tu, tak tahu lah nak cakap macam mana sebab ni the first baby, kita orang punya first baby. Inara stay dekat Hospital Shah Alam around seminggu lebih. Dan kita orang cuba usaha untuk dapatkan slot dekat IJN, dapat. So Inara dioperate masuk umur 3 minggu.
ubat dia tak boleh lepas. Rasanya dalam 4 jam sekali kena bagi ubat, 4 jam sekali kena bagi ubat. Lepas tu check up dia every 2 weeks, lepas tu 2 weeks, lepas tu tukar jadi setahun sekali. So sekarang Alhamdulillah dia sihat, makan pun okey, semua tak ada masalah. You are healthy. Yes. And you are ready to go to school. Yes. Teacher baik. Yeah. Say bye to everyone. Bye. Bye. Baik, semoga urusan Izham Ismail sekeluarga dipermudahkan insya-Allah. Kalau boleh doktor ulaskan sedikit apa yang dihidapi oleh anak beliau. Okey, ini adalah penyakit jantung jenis yang lainlah daripada apa yang kita bincangkan setakat ini. Ini adalah sejenis penyakit yang kita panggil sejak lahir ataupun congenital heart disease, dilahir dengan masalah jantung macam tu. Ada berbagai-bagai jenis penyakit jantung yang sejak lahir ini. Dan kebanyakan sakit jantung yang macam ni boleh dikesan semasa umur bayi lagi. Dan setengah tu semasa dalam kandungan pun kita dah boleh tahu. Dan kebanyakannya ada cara-cara rawatan yang tertentu yang kita boleh buat. Dan insya-Allah lepas tu kanak-kanak tu boleh hidup dengan normal. Okey, baik. Boleh sembuh seperti biasa ya. Betul. Okey, baik doktor. Tadi doktor pun ada sebutkan tentang punca-puncanya. Sekarang ni kita nak tahu antara simptom penyakit jantung ni. Okey. Simptom penyakit jantung yang kita bincang hari ini ialah mengenai serangan jantung. Simptom dia adalah yang biasanya adalah sakit dada. Sakit dada tu biasanya rasa di bahagian tengah jantung, di tengah dada. Rasanya seperti menekan, berat, ketat dan dalam masa yang sama ada kesukaran untuk bernafas. Kadang-kadang sakit tu dia rasa pergi ke tangan kiri, ada rasa kebas ataupun rasa lenguh di tangan kiri. Kadang-kadang boleh ada macam rasa kena cekik pun ada di leher. Dan kalau serangan jantung biasanya akan dalam masa yang sama, dia akan berpeluh-peluh sekali. Biasanya ini adalah simptom yang kita panggil classical description lah, classical symptom ya, untuk serangan jantung. Baik, kalau punca-punca lain yang biasanya kita tak ambil berat sangat, doktor? Okey, soalan tu memang bagus sebab sekarang ni, tadi kalau saya dah cakap pasal di Malaysia ni, purata kebanyakan orang dalam 1 hingga 4 pesakit serangan jantung adalah terdiri daripada orang muda. Iaitu umur kurang daripada 50 tahun. Jadi ramai orang muda ni, dia kadang-kadang sakit dada ataupun kadang-kadang rasa macam di ulu hati. Ya? Padahal boleh jantung juga. Tapi disebabkan umur baru 40 tahun ke 45 tahun ke, jadi mereka tak terfikir dia orang ni sudah kena serangan jantung. Mungkin dia kata ini gastrik saja ke ataupun sakit otot-otot saja di jantung ya, di dada. Jadi mereka tak pergi ke hospital terus. Mungkin dia ambil ubat gastrik dulu ataupun ambil painkiller dulu ya. Jadi simptom tu sekarang ni sebab penyakit serangan jantung ni bukan lagi penyakit orang tua. Terutamanya di Malaysia 1 daripada 4 lebih kurang adalah terdiri daripada mereka umur kurang daripada 50 tahun. Okey, doktor, tadi sebenarnya doktor ada sebutkan tentang merokok antara punca kan dan menimbulkan kerisauan dalam kalangan mereka yang merokok ni. Kalau boleh doktor jelaskan kenapa merokok ni antara puncanya juga? Okey, merokok memang faktor utama. Kalau kita tengok yang orang muda, di kalangan orang muda yang kena serangan jantung ni, kebanyakan lebih kurang dalam 80% adalah lelaki. Dan kebanyakan mereka adalah merokok. Kebanyakannya. Macam mana merokok boleh menyebabkan penyempitan pada salur darah jantung? Di dalam asap rokok itu terdapat berbagai-bagai bahan kimia ataupun kita panggil racun. Apabila kita isap rokok, asap masuk dalam paru-paru. Yang part dia mungkin ramai orang kurang faham kerana dia fikir asap tu dihembus balik keluar. Tapi sebenarnya asap tu diserap masuk ke dalam salur darah dan pergi ke seluruh badan, termasuk pergi ke salur-salur darah di jantung dan menyebabkan ada kita panggil injury ataupun ada cedera ataupun radang sikit di salur darah jantung tu. Dan lama kelamaan radang ni dia akan menyebabkan pembentukan plak yang kita cerita tadi tu. Okey, itu dia akibat merokok ya doktor. Saya pasti dalam kalangan anda pun ada pelbagai lagi soalan ingin diajukan. Saya pun nak tanyalah tentang mereka yang kuat bersenam ni juga. Tapi kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Hello Doktor bagi membincangkan topik kesihatan jantung. Kita bersama seorang lagi tetamu dalam talian, iaitu tak perlu saya memperkenalkan lagi, satu Malaysia dah kenal beliau, iaitu Abby Yus dalam talian. Hello, Assalamualaikum Abby. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik Abi, kita terus saja bersembang tentang topik kita hari ini ya. Kerana Abi pun pernah disahkan mengidap penyakit buah pinggang dan juga lemah jantung. Kalau boleh dikongsikan apa sebenarnya yang dihidapi Abi Yus? Okey, sebenarnya ini berlaku di awal umur saya 30-an. Yang saya dapat tahu bahawa saya ni mengidap sakit jantung apabila sebenarnya simptom-simptom permulaan tu berlaku di awal lagi. Saya rasa kebas di tangan kiri, siku kiri ni. Kemudian tu di urat di sini. Tapi saya masih ingatkan angin. Saya tak tahu. Kan angin. Sehinggalah saya diserang. Waktu tu saya ada persembahan pentas di Terengganu. Saya diserang malam tu. Selepas balik daripada persembahan tu. Dan dimasukkan di Hospital Kuala Terengganu dan disahkan saya ada masalah jantung. Itu katanya jantung tersumbat. Kan? Begitulah. Itulah permulaannya. Sehinggalah saya daripada Terengganu dipindahkan ke Kuala Lumpur. Kemudian saya buat rawatan di Kuala Lumpur. Sampailah saya buat pembedahan pada tahun 98, iaitu ketika tu kalau tak silap saya umur saya dalam 36 tahun. Begitulah. Okey, baik. Sebenarnya apa yang dialami oleh Abby Yus antaranya ialah rasa macam angin saja, dialami juga doktor oleh arwah bapa kepada rakan baik saya. Antara tanda awalnya kata badan rasa berangin. Apabila ke klinik katanya tidak ada apa, cuma angin-angin saja. Dan kemudian beberapa hari kemudian terkena serangan jantung. Jadi kalau boleh doktor ulas sedikit. Ya, itulah rasa angin ni adalah satu perasaan yang satu description yang sangat subjektif ya. Saya rasa apa yang dia rasa mungkin rasa tak sedap, rasa tak selesa di bahagian dada. Tapi mungkin kita kurang maklumat ataupun kurang terfikir ke arah jantung. Mungkin pada masa itu macam Abby Yus baru berumur 30-an, mungkin tak terfikir yang adakah saya ni kena serangan jantung, saya masih muda. Jadi kita fikir benda lain. Antara benda lain kita fikir itu adalah angin, biasanya gastrik ataupun benda-benda lain selain daripada jantung. Tapi memanglah kalau kita tak cukup maklumat tu memang bahaya sebab kalau serangan jantung ni kalau tersumbat salur darah tu yang jenis yang tersumbat 1% tu memang boleh membawa kematian secara mengejut. Okey, baik. Abby, dan pada tahun lalu pun disahkan mengidap buah pinggang ya? Bukan tahun lepas, sebenarnya dah 2019 saya rasa. 2019. Yang 2 tahun saya sakit je. Okey, baik. Tahun tu sebenarnya dia bukan masalah jantungnya. Tapi dia dah melibatkan ke buah pinggang. Tapi sebelum jantung tu saya memang ada kencing manis di umur 20-an dah mula. Dah kena. Dan saya dapat tahu tu apabila dikesan ada sakit jantung. Doktor katakan saya dah belas tahun sebelum itu dah mengidap kencing manis. Jadi kencing manis tu bawa ke jantung. Lepas tu darah tinggi. Kemudian yang 2019 tu, yang 2 tahun saya terlantar tu, buah pinggang bocor. Kemudian tu saya ada masalah saraf. Banyaklah, ada 6 sebenarnya. Okey. Doktor ada kongsikan tak apa antara punca-puncanya? Gaya hidup ke bagaimana? Memanglah, memang gaya hidup lah. Gaya hidup sebabnya saya walaupun selepas saya pembedahan, jadi apabila dia dah berjalan sampai 10 tahun, kita rasa kita dah macam okey kot. Jadi kita pun mula balik dengan cara lama. Walaupun permulaan itu kita agak ubah kehidupan kita, cara hidup kita, makanan dan sebagainya. Tapi bila kita dah rasa 10 tahun dan 15 tahun okey je, kita pun mula kita main hitam je lah kan. Jadi mungkin itulah salah satu penyebabnya. Selain daripada itulah ada komplikasi yang lain itu kan. Yang penyebabnya contohnya apabila berlebihan gula, kencing manis tak terkawal,
kemudian tu garam tak terkawal, dia akan datang balik lah gitulah. Kerana mengalami tanda-tanda ni seawal umur 30-an lagi ya. Dan tadi doktor pun ada kongsikan sekarang ini di Malaysia trend mereka yang bawah umur 50 tahun pun tinggi juga. Betul. Adakah disebabkan gaya hidup, kerja, tekanan juga doktor? Okey, salah satu kebanyakan yang pesakit muda ni mereka adalah perokok. Tetapi memang tidak dapat dinafikanlah, memang masalah tekanan, stres ini memang boleh menyumbang ke arah serangan jantung. Kerana apabila kita di dalam stres, terutamanya kalau stres itu terlalu tinggi, akan ada banyak hormon-hormon yang akan dikeluarkan dalam badan yang boleh mengakibatkan jantung kita terjejas. Ya, tapi mungkin saya boleh komen sikit kisah Abang Abi Yus. Saya rasa kemungkinan besar serangan jantung yang beliau kena disebabkan oleh kencing manis. Sebab dia kena serangan jantung lebih kurang 10 tahun lepas, lebih kurang 10 tahun lepas ada kencing manis. Jadi memang kebanyakan kes-kes serangan jantung ni apabila dirawat dengan betul dengan ubat-ubat dan apabila salur darah yang tersumbat itu dapat dibuka dengan cara-cara yang sekarang ni kita guna balloon dan stent, kebanyakan pesakit akan boleh kembali sihat seperti biasa, kembali normal. Cuma perbezaannya adalah gaya hidup tu kenalah kekalkan gaya hidup sihat, nombor satu, dan nombor dua, ubat-ubat tu jangan sekali-kali berhenti. So ramai juga orang pesakit apabila dah 3 tahun, dah 5 tahun, dah rasa sihat, dah boleh masuk maraton, lari apa semua, dah mula cuai, dah rasa tak perlulah makan ubat, saya dah sihat dah. Jadi bila itu berlaku, akan bermulalah balik masalah yang dihadapi itu. Walaupun sudah berpuluh tahun, walaupun Betul. sudah berbelas tahun. Walaupun doktor. sudah berbelas tahun. Okey, baik. Kita ada soalan lagi, doktor, di Facebook kita daripada 2 orang penonton Hello Doktor. Dari Nazir Samsudin, saya punya pulse rate 156 ketika duduk. Adakah saya berisiko untuk mempunyai sakit jantung? Dari Azirah Zainul pula, adakah heart rate tinggi ketika dalam keadaan rehat adalah tanda mengalami sakit jantung? Sekarang ini mudah doktor untuk nak cek kita punya heart rate dengan adanya jam fitness watch ni kan? Betul. Boleh doktor jelaskan? Soalan yang pertama tu heart rate 156 ketika duduk tu adalah satu yang sangat-sangat tak normal. Bukan normal. Itu kena pergi ke hospital cepat, sekurang-kurangnya buat ujian ECG untuk tengok irama jantung tu. Dan biasanya kalau normal heart rate, kalau kita duduk-duduk saja lebih kurang dalam 60 hingga 100. Biasanya orang yang fit, yang selalu exercise, biasanya kita panggil resting heart rate, maknanya heart rate ketika rehat tu adalah lebih rendah. Okey, normal heart rate? Normal heart rate antara 60 hingga 100 beat per minit. Baik doktor, kita ada seorang selebriti ada soalan nak tanya kepada doktor ya. Jom kita saksikan. Hello doktor, Haiza nak tanya, adakah penyakit jantung ni penyakit keturunan? Contoh kalau dalam family ada yang dah kena penyakit jantung, kita ni pun boleh terkena juga. Okey doktor, itu soalan daripada Haiza dari Bulletin FM. Okey. Terima kasih, soalan yang sangat bagus. Memang faktor keturunan boleh meninggikan risiko seseorang tu kena serangan jantung. Terutamanya kalau kita panggil first degree relative, maknanya ibu bapa atau adik-beradik kita sudah kena serangan jantung pada usia muda. Jadi kemungkinan faktor genetik tu ada. Tapi janganlah kita risau ataupun terlalu stres kalau kita ada faktor keturunan ni. Sebab tak semestinya setiap orang yang ada ibu bapanya kena serangan jantung, dia mesti kena serangan jantung. Tak semestinya. Memang risiko dia agak lebih tinggi berbanding dengan orang yang tiada faktor keturunan. Tapi kalau kita sudah tahu kita ada faktor keturunan, itu memang satu faktor yang tidak boleh diubah. Nak buat macam mana kita dilahirkan dengan genetik tu. Jadi kita perlulah mengambil langkah-langkah yang lebih lah, berjaga-jaga, lebih mengamalkan gaya hidup sihat lah, untuk mengurangkan risiko. Okey, dan ala-ala kita bercakap tentang keturunan ni, nak tanya kepada Abi Yus, ada tak dalam kalangan ahli keluarga yang mempunyai masalah jantung, Abi? Ya, memang ada lah. Memang ada ayah saya dulu pun, tapi tidak macam saya lah. Saya tengok sakit jantung dia dulu. Dan dia sebenarnya dia tidak terlalu kuat sangat lah.
Tetapi sampai ke saya ni mungkin salah satu macam cakap tadi, saya memang kuat makan dulu. Nak yang lemak-lemak kan. Dan satu lagi kebetulan ni Hawa, kalau boleh saya nak tanya doktor, sebab banyak yang saya sejak ke belakang ini, saya rasa di bahagian perut saya, dia akan rasa sakit. Dan bila pergi buat check up, sebab saya memang 3 bulan sekali akan buat check up atau 6 bulan sekali di klinik jantung. Dan saya selalu kata orang ni dengan doktor. Saya kata saya sakit perut saya sakit. Doktor kata no, dia kata itu jantung dia kata. Saya kata saya sakit perut. Kadang-kadang sampai bertekak dengan doktor. Berdebat je. Adakah memang adalah simptom jantung juga kan? Okay. Jadi apa antara langkah-langkah yang diambil oleh Abius? Doktor silakan dulu. Okey, adakah soalannya Abang Abius tanya adakah sakit perut tu boleh jadi simptom serangan jantung? Jawapannya ya. Terutamanya kalau sakit perut di bahagian atas ataupun yang kita panggil ulu hati. Tapi dia punya clue dia lebih ke arah jantung. Dia boleh juga masalah perut, tapi boleh juga masalah jantung. Kalau jantung, biasanya dia bukan sakit perut saja, dia akan ada susah bernafas sekali. Itu lebih ke arah jantung. Okey, jelas ya Abius? Abi, jelas ya? Ya, tak dengar. Jelas dengan jawapan doktor tadi? Macam mana? Jelas ya dengan jawapan doktor tadi? Ya, betul. Apa yang doktor kata tu memang itu yang saya rasa. Sebab dia akan berada di belah atas ni, di ulu hati, dan kadang-kadang kita akan terasa nafas tu ada sikit ni lah. Itu betul lah. Okey, baik-baik. Abi, doktor, kita ada lagi soalan di media sosial kita. Baik. Dari Nurul Nabilah, doktor, adakah penggunaan rokok elektronik seperti vape dapat dikaitkan dengan peningkatan serangan jantung di Malaysia, Dr. Zul? Ini soalan yang sangat-sangat popular. Ramai orang berpandangan yang vape ni adalah satu, kita panggil rokok selamat lah. Dia fikir dengan vape ni mungkin dia fikir tak ada bahan-bahan kimia. Tapi sebenarnya dalam vape pun ada bahan-bahan kimia yang jangan anggap risiko kena jantung tu akan lebih rendah dengan vape. Ya. Bagi saya, walaupun vape ni benda baru, mungkin kita masih menunggu data-data dari segi research, tapi pandangan peribadi saya dan kebanyakan doktor-doktor beranggapan risiko kepada vapers ni adalah lebih kurang sama saja dengan perokok-perokok tradisional. Jadi kalau boleh janganlah vaping pun jangan. Sama sajalah risikonya. Sama saja. Okey, baik. Sekarang ini saya pasti dalam kalangan penonton juga FB mahu tahu apa antara kaedah rawatan ke perubahan gaya hidup ke yang dilakukan oleh FB untuk pastikan kesihatan itu bertambah baik. Okey. Pertama sekali ini melalui pengalaman yang saya rasa saya dah hampir 30 tahun dengan keadaan ini ya. Maknanya kalau orang kata macam doktor pun dah mungkin dah kot. Saya dah tahu dah rasanya simptom dia kalau macam ni kan. Tetapi apa yang saya kaji sendiri adalah pertama sekali kita pastikan bahawa kita jangan sekali-kali meninggalkan ubat yang dibagi dan ikut peraturan dia. Maknanya kalau disuruh sebelah malam lah, pagi-pagilah, jangan suka-suka, kejap pagi, kejap tengah hari, kejap malam ikut. Kita dannya satu. Keduanya adalah pemeriksaan. Kita mesti pergi setiap kali disuruh waktu kita untuk pergi check up, kita mesti pergi untuk memastikan. Kadang-kadang kita dinasihatkan oleh doktor untuk kurangkan ubat darah tinggi, kurangkan ubat kencing manis ataupun lebihkan dosnya. Sebab kalau kita tak pergi check up, kita anggap ada ubat je dan kita makan ubat itu berterusan mengikut dos yang lama, kadang-kadang dia juga boleh mendatangkan masalah kepada jantung kita. Jadi nasihat saya lebih baik kita ikut peraturan, ikut nasihat doktor. Itulah yang lebih baik. Sebabnya kita main rasa, main agak je. Tetapi doktor mereka pakar benda tu. Itu sajalah. Betul. Yang lebih pakar ialah doktor dan kita sebagai pesakit, apa-apa pun kena disiplin ya. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak Abius kerana berkongsi pengalaman dan nasihat kepada penonton Hello Doktor. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri ya. Baik, sama-sama. Terima kasih doktor. Salam. Terima kasih awak.
Baik doktor, kita nak tanyakan tentang kaedah rawatan dulu, tapi kita nak berehat dulu seketika ya. Boleh. Kembali lagi selepas ini. Bertemu kembali. Doktor, kalau boleh kita teruskan dengan kaedah rawatan pula kepada mereka yang mengidap penyakit jantung ni, doktor. Okey. Kaedah rawatan bagi pesakit serangan jantung. Nombor satu, katakanlah seorang tu mengalami serangan jantung yang besar, yang mana salur darah tu tersumbat 100%, dia mengalami sakit dada yang sangat kuat, yang teruk, peluh-peluh, semua gejala simptom yang kita cerita tadi, dia pergi ke hospital, kita akan buat ujian ECG, confirm memang serangan jantung. Jika serangan jantung yang besar ni, rawatan yang terbaik adalah kita kena membuat satu prosedur yang kita panggil angioplasti. Angioplasti ni adalah satu prosedur, bukan operation, bukan surgery. Ialah satu prosedur yang mana kita masukkan tiub yang halus. Kebanyakan kes kita buat melalui tangan sekarang, melalui tangan. Dan tiub tu dia akan lalu di dalam salur darah pergi ke jantung. Kita akan injek pewarna dye dan kita akan nampak salur darah jantung ni di mana yang tersumbatnya, di mana yang tersumbat. Okey. Jadi di tempat tersumbat tu kita akan masukkan belon, kita akan kembangkan dia. Lepas tu belon tu kita tarik keluar. Lepas tu kita masukkan sejenis alat yang kita panggil stand. Stand ni lebih kurang macam spring, dia akan melekat kekal di dalam salur darah yang sempit tu, supaya tujuan stand ni supaya salur darah tu tidak sempit balik di kawasan tu. Jadi kalau kena serangan jantung yang besar ni, rawatan ini perlulah dijalankan secepat mungkin. Jadi sebabkan selalunya salur darah tu dia tersumbat 100%. Kalau dia datang pukul 2 pagi, masa tu juga kita kena buat prosedur tu. Memang kena tak boleh tunggu. Tak boleh tunggu sebab lagi lama tunggu, lagi tinggi risiko untuk berbahayalah, untuk kematian dan atau sebagainya. Doktor, bila kita cakap tentang jantung ni, banyak soalan di media sosial kita, doktor. Ada lagi soalan yang diajukan di Facebook, antaranya dari Zaki Jamian. Jika seseorang pesakit dikatakan berisiko tinggi untuk prosedur angioplasti yang doktor kongsikan tadi, kerana dua daripada arterinya sempit, apakah kaedah lain yang terbaik untuk pesakit tersebut selain bypass? Okey, so maknanya apa yang saya faham daripada soalan ni, mungkin dia ataupun keluarga dia ada penyumbatan sempit pada dua salur darah dan doktor jantung dia sarankan untuk buat bypass. Bypass ni adalah pembedahan, bukan angioplasti. Tadi yang kita cerita tu adalah angioplasti. Kebanyakan salur darah yang tersumbat ni boleh dibuka melalui kaedah angioplasti. Kenapa tidak semua? Sebab ada kes-kes yang salur darah tu terlalu banyak tersumbat ataupun dia tersumbat di tempat-tempat tertentu yang agak tinggi risikonya untuk buat stent. Jadi dalam kes-kes yang macam tu, biasanya pakar jantung akan berbincang dengan pesakit, akan sarankan sama ada untuk buat bypass surgery. Bypass ni dia prosedur dia adalah pembedahan di mana dada dibuka dan salur darah baru diambil, satu di bahagian dada dan yang lain di bahagian kaki, dan dia akan buat satu salur darah yang baru, bypass yang di dalam jantung. Okey, itu antara rawatannya. Tapi bagaimana pula dengan rawatan groin, doktor? Groin itu adalah kaedah kita buat angiogram. Dia bukan rawatan groin. Ini adalah cara kita buat angiogram. Okey. Cara buat angiogram ini adalah cara yang lama, di mana tiub tu dimasuk di salur darah di bahagian peha. Tapi kebelakangan ni kebanyakan angiogram ni dijalankan di salur darah di bahagian tangan. Kebanyakan kes. Okey. Maksudnya tiada beza sangatlah masuk di tangan ataupun di peha, kerana peha tu lebih lamalah kaedah rawatannya. Itu kaedah lama. Prosedur yang sama, prosedur angiogram dan angioplasti. Cuma kaedah kita panggil akses kepada jantung tu melalui salur darah yang mana. Kalau di tangan, di salur darah di tangan. Kalau di groin, di salur darah yang kita panggil femoral artery di groin. Maknanya akses sajalah yang berbeza, tapi prosedur yang sama. Okey, baik. Itu mengenai kaedah rawatannya. Sekarang ini kita ada segmen fakta mitos. Kita ada beberapa fakta atau mitos. Doktor jawablah adakah itu fakta ataupun mitos ya, secara ringkasnya. Baik.
Pertama, orang muda tidak berisiko mengalami masalah kesihatan jantung, Doktor. Mitos. Mitos. Kedua, sekali terkena serangan jantung, tidak ada peluang untuk sembuh. Mitos. Mitos. Ketawa sangat baik untuk kesihatan jantung. Ini nak cakap fakta pun tak adalah kaedah research yang boleh membuktikan, tapi kurangkan stres tu memang boleh baguslah untuk kesihatan jantung. Untuk apa juga penyakit juga kan, Doktor? Betul. Okey, keempat, serangan jantung boleh dialami oleh sesiapa saja. Fakta. Jangan bersenam sekiranya mengalami masalah jantung. Mitos. Dan keenam, aspirin dan omega-3 asid lemak baik untuk jantung. Okey, yang ni jawapan dia fakta atau mitos tu tak berapa straightforward, perlu dihuraikan, tapi secara amnya lebih kepada fakta lah daripada mitos. Okey, baik Doktor. Tadi pun ada tentang senaman, ada tentang makanan, dan Doktor pun cakap ada fakta ni, ada mitos dia juga. Kerana ada dalam kalangan mereka ini, orang kata kalau penat sangat jangan bersenam, tak baik untuk jantung. Boleh Doktor ulas sikit ke? Okey. Kalau sesiapa yang ada masalah jantung, kalau katakanlah salur darah tu dia tersumbat, kita sudah buat prosedur tadi untuk buka salur darah dia, semua dah clear, dah tak ada masalah. Selain daripada rawatan tadi kita cerita pasal angioplasti, akan ada ubat-ubatan lah yang kita kena ambil seumur hidup. Tapi dari segi gaya hidup tu, cara hidup kita boleh kembali ke normal. Maknanya saya ada ramai juga pesakit yang aktif, cycling, long distance, maraton, tapi mungkin dia ada faktor lain seperti kencing manis, dia masih ada penyumbatan. Jadi lepas kita buka salur darah jantung tu, memang saya sarankan mereka balik, boleh berlari apa semua, tak ada masalah. Tak ada masalah ya. Okey, kita ada lagi soalan di Facebook kita daripada Mahathir Muhammad. Saya baru lepas lakukan operasi jantung bypass. Apakah cara terbaik pemakanan? Dan apakah makanan tambahan yang terbaik untuk saya? Okey Doktor, makanan yang baik dan makanan yang perlu dielakkan. Pasal makanan ni memang sangat-sangat popular di kalangan orang Malaysia ni. Tidak ada pemakanan spesifik yang khusus mengenai bypass. Tapi makanan yang khusus yang perlu dijaga adalah apakah punca yang menyebabkan adanya penyumbatan pada salur darah jantung tu. Kemungkinan ada kencing manis, jadi kena kawallah diet yang berkenaan dengan kencing manis. Kalau ada darah tinggi ataupun kolesterol yang tinggi, semua tu berkaitan faktor-faktor risiko yang menyebabkan ada sempit tadi tu. Soalan mengenai pemakanan tambahan tu sebenarnya setakat ni tidak ada pemakanan suplemen ataupun makanan tambahan yang dibuktikan baik untuk jantung lah. Okey, baik. Di penghujung perbincangan kita, Doktor, kata-kata nasihat kepada penonton kita mengenai topik kita pada hari ini, kesihatan jantung. Okey. Kita kena ubah fikiran. Sekarang ni serangan jantung bukan lagi penyakit orang tua-tua, ramai orang muda. Terutamanya kalau kita mempunyai faktor risiko, kalau lelaki dan merokok, jika ada sakit di bahagian dada ataupun rasa ulu hati, cepat-cepatlah berjumpa dengan doktor. Jangan fikir benda-benda lain, kerana kalau kita miss serangan jantung ni boleh membahayakan nyawa. Yang kedua, saya tengok mungkin trend sekarang ni ramai orang yang suka naik basikal, cycling. Hampir semua orang sekarang ada basikal, dan kebanyakannya mereka yang berumur mungkin 35 tahun ataupun 40 tahun ke atas dan baru bermula nak naik basikal. Jadi kepada golongan ini, golongan yang 35 tahun ke atas ni, yang baru mula nak naik basikal, terutamanya kalau berancang untuk naik basikal yang long distance, eloklah membuat pemeriksaan jantung dahulu sebelum menceburi bidang tu. Okey, betul. Sekarang ini merupakan satu trend ya, Doktor. Terima kasih banyak Dr. Zulhilmi Yaakob, pakar penyelidikan kardiologi Hospital Pakar KPJ Tawakal KL. Kepada anda penonton Hello Doktor TV3, kita jumpa lagi pada Ahad minggu depan 5.30 petang. Kita nak bincangkan pula mengenai kepentingan pendidikan seksual. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.